Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Semulakan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi perbincangan berkenaan dengan buku kita 40 sirah ini, dan kita hari ini insya-Allah membincangkan pada topik ataupun pada kisah yang ke-20 berkenaan dengan Hindun memamah hati Saidina Hamzah. Ini kita biasa dengar Sayyidatina Hindun memamah hati Saidina Hamzah dalam peperangan Uhud. Kan, bukan setakat dia punya hati je, bahkan telinganya kan dipotong, kemudian juga bahagian-bahagian dalaman dan sebagainya, kerana betapa bencinya kepada Hamzah dan juga kepada Islam terutamanya dalam peperangan Uhud. Jadi cerita ni selalulah kita dengar, selalu kita tengok, kita perasan. Okey, jadi kita nak tengok statusnya dan juga berapa pengajaran dan perbincangan dia insya-Allah. Baik. Hindun muka surat 85 lah kalau ikut buku tu. Hindun adalah seorang wanita cerdas dan terhormat yang lahir sebagai bangsawan Quraisy sehingga menjadikan seorang wanita yang tinggi kemahuannya, bahasanya fasih, ahli dalam syair, pandai menunggang kuda, mempunyai jati diri dan mempunyai idea-idea cemerlang. Hindun adalah wanita sangat terkenal baik sebelum keislamannya maupun selepas keislamannya. Hindun ni dia isteri Abu Sufyan. Isteri Abu Sufyan. Abu Sufyan ni siapa? Ayah kepada Muawiyah. Biasa dengar kan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi inilah mak dan juga ayah beliau. Nanti kita cerita sikitlah tentang beliau ni. Baik. Dan kemudian Ibnu Ishaq meriwayatkan ataupun berkata, menurut cerita yang sampai kepadaku menerusi Salih bin Kaisan, Hindun binti Utbah dan wanita-wanita lain bersamanya memotong telinga-telinga dan hidung-hidung, yakni sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbunuh di dalam peperangan, yakni perang Uhud. Kalau tengok situ, antaranya dalam Uhud ni Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni tak adalah pula diceritakan dipotong dan sebagainya, kan? Tapi riwayat ni menyatakan sebahagian sahabat, antaranya Saidina Hamzah lah radhiyallahu anhu. Baik. Maka sehingga sampai tahap Hindun mencucuk telinga-telinga dan hidung-hidung sahabat yang terbunuh itu untuk dijadikan sebagai gelang kaki dan rantai. Dia nak merendah-rendahkan lah. Dia memberikan gelang kaki, rantai dan anti-antinya kepada Wahsy, hamba kepada Jubair ibn Mut'im. Nanti kita bincang Wahsy ni yang bunuh Hamzah, Saidina Hamzah, dan punya menyesal lah dia di akhir kehidupan dia dah setelah memeluk Islam. Nanti kita tengok sikit hadis-hadis yang berbicara tentang Wahsy. Baik. Kemudian dia membelah perut Saidina Hamzah dan mengambil hatinya lalu dikunyah, tetapi tidak dapat ditelan, lalu dia memuntahkannya semula. Itulah cerita ringkasnya berkenaan dengan Sayyidatina Hindun ini memamah hati Saidina Hamzah radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, maka kita tengok para ulama, apa pandangan para ulama berkenaan dengan riwayat ini. Baik. Kita baca habis dululah, lagipun 2 muka surat ni. Riwayat berkenaan perkara ini juga datang daripada jalan riwayat Al-Waqidi, yang mana Ishaq bin Rahuyah berkata tentangnya. Al-Waqidi ni sekejap lagi kita bincang dia ni siapa. Dia ni memang terkenal dalam meriwayatkan sirah, bahkan dalam asbabun nuzul, sebab-sebab ayat Quran itu diturunkan, terkenal juga Al-Waqidi berkata ayat ni turun tentang ini dan ini. Kan? Jadi Al-Waqidi ni sebenarnya memang menjadi tempat kritikan para ulama, dan ada sebahagian ulama menyatakan dia ni begini-begini. Nanti kita tengoklah pandangan Ibn Hajar, pandangan Ibnu Abi Hatim, pandangan para ulama yang lain insya-Allah. Baik. Dan yang mana Ishaq bin Rahuyah, ni ulama hadis besar yang hebat. Ada yang panggil dia Ishaq bin Rahawai, tapi saya letak kat sini Rahuyah. Ulama hadis dia suka baca Rahuyah daripada Rahawai, sebab Rahawai ni kata mereka nama syaitan. Waih dekat hujung dia nama syaitan. Waih dekat hujung dia tu nama syaitan. Macam Sibawih, mereka tak baca Sibawih, mereka baca Sabuyah. Kan? Kalau Ishaq bin Rahawai, Rahuyah. Sebab waih kat hujung tu nama syaitan. Itu mereka katalah. Okey. Tapi cuma kita kata dari sudut riwayatnya tu masih boleh diperbincangkan lah. Okey. Kemudian
berkata tentangnya, dia padaku termasuk dalam kalangan yang memasukkan hadis. Al-Waqidi tu. Kata Ishaq bin Rahuyah, dia ni sezaman lah dengan Ali ibn Abadini, Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan sebahagian lagi lah ulama-ulama jarah wa ta'dil. Ulama-ulama yang menilai perawi-perawi hadis. Okey. Baik. Selain itu, ada dua orang perawi yang dikritik oleh para ulama hadis ketika meriwayatkan kisah ini. Iaitu yang pertama sekali, Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Sebab tu penting penilaian perawi hadis ni. Sebab apa? Kerana mereka ni nak sampaikan agama. Mereka ni nak sampaikan tentang sahabat. Mereka ni nak sampaikan tentang hadis Nabi SAW. Maka yang bawa tu dia mesti satu orang yang memang sungguh terpercaya. Dia tak boleh ada orang tu yang berdusta, yang mereka hadis palsu, kan? Boleh jadi orang tu dia bawa hadis sahih, tapi dia pernah berdusta. Dia pernah mereka hadis palsu. Cerita dia harian dia kalau dia bersembang bohong je kerja dia. Kan? Jadi yang itu pun dikritik oleh para ulama hadis walaupun mungkin yang dibawa tu cerita tu betul. Kan, kisah tu betul. Maka sebab dia credibility, dia punya keyakinan ataupun ketepatan perawi itu dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW. Sebab tu kata Al-Hafiz Al-Jayani, satu ulama hadis besar, beliau menyatakan bahawa kita ni antara anugerah yang paling besar. Dia panggil ilmu isnad, ilmu mengenal perawi hadis. Ini tak ada dalam mana agama. Pergi dalam Kristian ke Yahudi ke, memang tak ada. Kan nak riwayat ini perkataan Isa ke, ini perkataan siapa? Kan. Ini perkataan Maryam ke, ini perkataan Tuhan Roh Kudus ke, ini perkataan Sempau ke, ini perkataan ulama mana? Jazakallah khairan jazak Ustaz. Barakallahu fi. Kan? Jadi tak tahu mana satu dia punya orang yang meriwayatkannya. Tapi bila kita dalam hadis, dalam ilmu hadis, maka semua orang tu dia akan dinilai, dia akan dilihat. Kan, termasuklah hatta Imam Bukhari sendiri pun orang akan tengok kepada Imam Al-Bukhari, kan, Imam An-Nasai, Abu Daud dan sebagainya. Maka siapakah mereka? Kan, siapakah guru-guru mereka? Kan, contoh Imam Bukhari ada guru dia dipanggil sebagai Makki, kan, Makki Al-Madani, Ibrahim Al-Makki. Kan, jadi Ibrahim Al-Makki ni siapa? Dia akan tengok Abdullah ibn Mubarak. Ni siapa guru dia? Bukan setakat dia tu hebat, guru dia pun akan diteliti dan akan ditengok oleh ulama-ulama hadis. Kan, samalah kita pada hari ni pun kita tengok orang belajar apa semua, siapa guru dia ni? Kan lain macam je bercakap kan. Tak betul je ni tengok ni. So sandaran-sandaran tu kita kena tengok. Tengok-tengok, oh ini puak-puak ni rupanya. Kan, puak-puak yang memang apa kita kata hadis tak teliti. Contohnya, main riwayat je cerita kisah apa semua dan sebagainya. Kan, ni antara cerita-cerita ataupun kisah yang sangat penting dalam Islam, sangat mementingkan ilmu berkait dengan perawi hadis-hadis Nabi SAW. Baik, maka antara yang dikritik dalam kisah ni dua orang. Pertama, Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Dulu dipanggil Ar-Rai. Ar-Rai ni, Ar-Razi ataupun Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Abi Hatim, Abu Zur'ah Ar-Razi. Tu ramai ulama-ulama daripada Rai ni, pada tempat tu. Baik, dia selalu membawa riwayat daripada Al-Qumi. Al-Qumi ni siapa? Al-Qumi ni dia ada tafsir dia, tafsir Al-Qumi. Kan. Sebab tu Syiah ingat 100 tahun lebih, 200 tahun lepas mereka tak berani keluarkan kitab-kitab mereka ni. Mereka tak berani. Tapi sejak akhir-akhir ni diterjemahkan dalam bahasa Arab, kan, dia orang ni Iran lah, kan, ataupun Parsi apa semua lah. Kan, kemudian mereka terjemahkan apa semua, dan kitab tafsir pun mereka ada, kitab hadis mereka ada, kitab fiqh mereka ada. Kan, kalau tafsir ni terkenalnya dua lah. Banyak lagi lah. Antaranya tafsir Al-Qumi satu. Yang kedua tafsir Jami'ul Bayan At-Tabarsi. Tu antara kitab-kitab yang terkenal lah dalam yang dipegang oleh para yang dikatakan sebagai orang Syiah dan sebagainya. Kalau hadis lagi banyak lah. Usul Kafi apa semua tu, Biharul Anwar, Al-Majlisi dan lain-lain. Kan, jadi kita kata baca kitab pun nak kena tengok ke kitab apa? Tengok-tengok ni kitab ni bagus ni, bincang pasal fiqh, tengok Syiah. Tak dia ni. Kan, dia sebut tafsir bagus ni. Tengok-tengok Al-Qumi, kan? Itu daripada Syiah. Sebenarnya bagi orang yang ada basic ataupun mendalami ilmu berkait dengan tafsir dan sebagainya, tak ada masalah. Contohnya dikatakan Az-Zamakhsyari, kan, terpengaruh dengan pandangan Mu'tazilah dan sebagainya, tak ada masalah baca kalau dia ada basic. Tapi tak ada basic berkait dengan akidah, dia bimbangi takut, yang ni lah yang kita kena pegang. Yang ni lah, sebab ni ulama ni. Contohnya kan. Jadi kita kata nak kena kenal juga siapa para ulama tu. Baik. Maka kita kata riwayat daripada Al-Qumi yang merupakan seorang penulis kitab-kitab agama Syiah. Imam Al-Bukhari berkata kedudukannya dalam meriwayatkan hadis dipertikaikan. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi seorang ulama satu negeri. Tu satu negeri.
berkata dia seorang penipu besar. Kadzab, pembohong besar. Kan? Itu Al-Qumi. Baik, kemudian yang kedua, Salamah Al-Abrash, Abrash. Okey. Nama sebenarnya Salamah bin Fadl. Imam Bukhari berkata sebahagian hadisnya mungkar. Imam Yahya bin Ma'in berkata Salamah Al-Abrash Ar-Razi adalah seorang Syiah. Sebab bila cerita tentang riwayat sirah ni, ada unsur-unsur itu. Ada unsur-unsur tu. Sebab tu kalau kita perhatikan apa yang diriwayatkan daripada Ibnu Ishaq, diriwayatkan daripada Ibnu Hisham, murid dia, okey, memang nak kena teliti lah, bukan maksud tolak semua. Sebab tu ada para ulama, mereka ni jenis yang bab dalam sirah ni, seperti yang kita sebut sebelum ni, Al-Hafiz Al-Iraqi, kan, kemudian juga Imam Ahmad dan sebagainya, ada bab sirah ni tengok, kalau dia bertentangan dengan usul Ahlussunnah, kan, merendahkan sahabat, kredibiliti sahabat ni tak betul, sahabat tu rendah begini dan sebagainya, maka para ulama menolak mereka, kan, menolak riwayat itu. Adapun kalau riwayat itu bertepatan, tidaklah jadi isu yang besar, kan. Cuma itulah dia punya proses bagaimana penilaian daripada sudut ini. Baik, kesimpulannya tidak ada riwayat yang sahih berkenaan dengan kisah ini. Okay, tidak ada riwayat yang sahih berkenaan dengan kisah ini. Okay, kisah Bai'ah Hindun binti Utbah. Pada hari kedua penaklukan kota Mekah, Hindun berkata kepada suami Abu Sufyan, "Aku mahu mengikut agama Muhammad." Abu Sufyan berasa hairan. "Sungguh aku lihat sebelum ini engkau sangat benci dengan perkataan tersebut." Hindun menjawab, "Demi Allah, aku belum pernah melihat Allah disembah dengan sebenar-benarnya di dalam masjid ini sebagaimana aku lihat malam tadi. Demi Allah, tidaklah aku melihat orang ramai melakukan sesuatu di masjid melainkan mereka salat dengan berdiri, rukuk dan sujud." Kemudian Hindun datang bertemu Nabi SAW, memeluk Islam. Ni secara ringkaslah tentang kisah perbincangan yang kita nak tengok pada malam ni. Baik, Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah masuk Islam lewat lah. Dia dengan suami dia masuk Islam lewat. Kan, bahkan Abu Sufyan itu sendiri ada rekod yang sangat besar. Yang mana dia ni sendiri dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dia di pihak musuh. Dia menyerang baginda Nabi SAW. Tapi dengan sebab itulah kadang-kadang hikmah ni kita tak tahu, kan. Kadang-kadang ada yang telah ditamatkan awal riwayatnya, kan. Ada yang mana lewat dia, kan. Contohnya kalau kita tengok kat sini, Khalid Al-Walid pun sama, sahabat Nabi SAW, Uhud duk serang Nabi lagi. Tapi Allah panjangkan umur mereka ni semata-mata untuk Islam, kan. Ada yang mana Allah pendekkan terus, memang tak ada harapan, mungkin juga itu di sisi Allah hikmah. Abu Jahal contohnya, Abu Lahab contohnya, kan. Jadi ini kita kata rekod-rekod orang yang mana ada yang menentang baginda Nabi SAW sehingga akhir hayat, ada yang menentang dan kemudian Islam, masuk Islam, dan ada yang tak menentang pun, menyokong, tak masuk Islam. Ada yang tak menentang, menyokong, masuk Islam, macam-macam cerita. Kan, itu semua kita kata variasi lah keadaan di kalangan pada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, jadi kalau kita tengok kisah Hindun ni, kita ambil sikit. Beliau bila mana masuk Islam, wa man dakhala bait Abu Sufyan, siapa yang mana masuk kepada rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman, kan. Jadi ketika mana Abu Sufyan ni dia dulu pada isteri dia masuk Islam tu, kan, dia mengiktiraf baginda Nabi SAW, keislaman dan sebagainya. Dan bila dia sebut tu kepada geng-geng dia, dalam riwayat menyebutkan, antara ini disebut oleh Istanbuli, disebut oleh sebahagian para ulama lah, termasuklah Az-Zahabi dan sebagainya, dia pegang janggut suami dia. Dia kata, "Kau ni pengecut." Kau ni pengecut. Maksudnya sampai akhir nak masuk Fathul Mekah tu pun, dia masih gagah lagi tu, dengan dia punya kepercayaan dia, kan. Apa yang dia tahankan dengan nenek moyang dia, apa benda semua, dia kata kat suami dia, "Kau ni pengecut." Kan. Kemudian suami dia cerita, "Aku gini dan sebagainya. Apa kata kaum kita, apa kata pengikut-pengikut kita dan sebagainya." Kan. Jadi Abu Sufyan kata pada waktu tu dia iktiraf, dia Islam, dia mengucap, dia syahadah. Baik. Kemudian berlakulah peristiwa Hindun ni, dia tengok pada malam tu, kan. Tu memang disebut dalam banyak riwayat lah, bukalah mana-mana kitab sirah tentang Hindun. Pada malam tu dia akan melihat kepada betapa orang dekat situ, maksudnya apa, yang Islam tu, yang mengikut Islam itu, solat mereka, sujud mereka dan sebagainya, memang tak boleh dinafikan kehebatan mereka terhadap Tuhan, hubungan terhadap Tuhan. Tak sama seperti mana sembahan bahala, kan. Sebab Hindun ni dia sembah bahala. Dia bukan Tuhan lain, dia sembah bahala, kan. Dia sembah bahala. Dan kemudian dia bila mana tersentuh hatinya, mungkin itulah kita kata hidayah. Hidayah ni boleh datang pelbagai bentuk. Ada orang hidayah Islam, dia buat jahat ke apa, kemudian dia berubah pelbagai bentuk. Kadang-kadang sepak batu pun boleh dapat hidayah,
Dia kata, aku sepak batu, Tuhan nak mengajar aku. Contoh. Lepas tu, taubat dia. Boleh jadi kan. Ada orang lepas aksiden. Ada orang lepas masuk IJN contohnya kan. Sakit jantung lah apa semua. Hospital keluar tu dia bertaubat. Itu isyarat-isyarat lah. Itu isyarat. Kan? Jadi kita kata dalam macam-macam keadaan, hidayah, petunjuk tu boleh sampai ke dalam hati manusia. Kan? Termasuklah pada kita pada hari ni, mungkin ada orang yang kita tak suka, dia menyebarkan hadis palsu. Kan? Dia buat benda yang tak betul. Tak tahu, mungkin sampai masanya, dia buang benda-benda seperti tu. Dan jangan khawatir juga ada orang yang pegang teguh semua sampai masa dia tertukar dia. Terbalik pula di grup yang lain kan contohnya. Jadi benda-benda seperti ini adalah satu istiqamah petunjuk hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Baik, maka besoknya tu Hindun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi jumpa dia, dialog, Nabi cerita jangan kamu melakukan zina, kan? Kemudian jangan kamu membunuh anak wanita, kan? Jangan kamu bunuh anak-anak kamu, kan? Kemudian Hindun jawab, Hindun kata, anak-anak kami yang dewasa pun semua tu, kalianlah yang bunuh di dalam peperangan. Dia bagi tahu kat Nabi, dia jawab kat Nabi. Kan? Engkau lah ataupun kalianlah yang bunuh, sahabat-sahabat lah yang bunuh dalam peperangan. Kata tak boleh bunuh anak perempuan. Kan? Anak wanita, anak lelaki dan sebagainya. Tetapi kamulah yang membunuh dalam siri-siri peperangan. Maksudnya mereka ni dah dewasa. Mereka ni di pihak musuh. Sebab dalam Islam, bila mana berjihad, kanak-kanak tak boleh dibunuh. Hak tu memang syarat dan kita kata hikmah dalam peperangan, rumah ibadat tak boleh dimusnahkan. Okey, kemudian juga paderi-paderi tak boleh dibunuh. Kemudian juga anak-anak kecil dan wanita tak boleh dibunuh. Jadi syarat tu, jihad tu dia ada rukun dan syarat dia. Kan? Kalau tak betul tu jadi ISIS lah. Kalau tak betul tu jadi benda lain lah. Tengok dulu rukun jihad apa? Rukun jihad pertama sekali niat kerana Allah. Yang kedua taat kepada pemerintah. Pemerintah yang suruh kita berjihad. Bukan boleh jihad sendiri-sendiri. Kan tengok ada tu kita pergi tembak, kita pergi keluar senjata, tak boleh. Kan? Tu yang kedua. Apa pula syarat-syarat jihad? Lagi banyak tu. Syarat-syarat jihad mesti seorang lelaki, mesti seorang merdeka. Okey, kemudian syarat-syarat jihad ni mesti mampu, kan? Syarat jihad ni cukup perbelanjaan. Syarat jihad ini kita kata apa? Dia perlu meminta izin kalau dia berhutang. Tu pun juga termasuk syarat jihad tu. Jangan main-main. Kan berhutang dengan orang pergi berjihad. Mati syahid tak masuk syurga. Sebab apa? Ma dakhala jannah hatta yuqda anhu dainah. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i kata Nabi tak masuk syurga sehingga dibayarkan hutang-hutangnya. Jangan main-main. Jadi syarat. Kemudian bagi yang mana dipanggil sebagai jihad itu adalah keluar ke jalan Allah yang diperintahkan oleh pemerintah, dan juga dia ada dua, satu jihad difa, kita bertahan negara kita diserang, yang kedua kita pergi bantu misi negara kita lah. Kan? Jadi dua-dua tu ada hukum yang berbeza, ada kena minta izin kepada kedua ibu bapa dan seterusnya. Banyak dia punya rukun, syarat dan juga hikmah jihad, apa yang boleh, apa tak boleh. Kan? Jadi kalau setakat pergi bom kelab malam tak boleh. Itu tempat awam. Tak kena. Kan? Ataupun bom diri. Kan? Berani mati lah. Tak boleh juga. Kerana Islam tidak membenarkan tentang perkara itu. Kan? Walaupun ada perbincangan lah, dia kata ada pandangan Ibn Taymiyah menyatakan boleh tatarrus. Kan? Pandangan Imam Nawawi tatarrus ni maksudnya kita guna helah, kita masuk ke medan perang ketika mana untuk kita kata kucak-kacirkan barisan pihak musuh. Kan kita masuk tu kita kucak-kacir kan, contohnya kan. Kalau kita dibunuh tu ibarat katanya yang pentingnya kita dapat mengucak-kacir pihak musuh, menghilangkan fokus mereka. Itu satu bab lain, bab bunuh diri, bab bom diri, itu satu bab yang lain. Maka kita kata ada dia punya jihad dan sebagainya. Baik. Jadi beliau tanya lagi, Rasulullah sebut lagi, jangan buat sekian-sekian, jangan buat sekian-sekian dan sebagainya. Berlakulah dialog dan kemudian dia pun mengucap syahadah. Kan. Memang pun ada sahabat memang suka dialog macam tu. Dia nak masuk Islam, dia berdialog dulu dengan Nabi. Maksudnya dialog tentang Islam, nak masuk Islam ni memang berlaku di kalangan para sahabat. Bukan baru Syekh Ahmad Didat baru buat, Dr. Zakir Naik baru buat, tak. Sebelum-sebelum tu dah berlaku dah. Kan contoh kita kata Amr bin Al-As, panjang cerita dengan Nabi tu. Dia cerita baru nak bai'ah, dia tarik tangan dia. Dia kata, ya Rasul, ya Muhammad aja dulu kan, belum masuk Islam lagi kan. Dia tak kata ya Rasulullah baru masuk Islam kan. Ya Muhammad, kalau aku masuk Islam ni begini ni, Allah ampun tak dosa aku ni. Nabi pun cerita, berdialog, bincang-bincang apa semua dan nak bagi faham tentang Islam. Kemudian kalau macam tu, okey, baik contoh ni kan. Begitu dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi kita kata dialog untuk memahami agama, perbincangan dan semua memang berlaku pada zaman baginda Nabi SAW. Cuma buat terbuka tak terbuka tu cerita lain lah. Itu ada beza lah. Cuma kita kata dialog itu berlaku pada zaman baginda Nabi SAW. Kan macam mana contohnya apa? Rustum, kan? Rabi' bin Amir, kan? Amir bin Rabi' ke Rabi' bin Amir. Itu dalam istilah hadis dipanggil maklub.
Bukan maklubah makan minum arak, nasi arak tu, bukan. Tu maklub juga, maklubah dia panggil. Maklub ni maksudnya ialah tertukar nama. Bin ayah dengan dia. Kan. Rabi' bin Amir ke Amir bin Rabi'? Saya rasa Rabi' bin Amir lah. Kan. Beliau dengan Rustum, Sayyidina Umar suruh dia pergi, ada dialog juga. Kan. Berlaku sekian-sekian. Kemudian juga para sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas berdialog dengan An-Najashi. Bincang juga cerita tentang Islam, tentang apa semua, dakwah dan sebagainya. Kita kata benda ni memang berlaku. Baik. Kemudian beliau meninggal pada tahun 14 Hijrah. Kan? 14 Hijrah. Dan kata anak beliau Muawiyah bin Abi Sufyan. Kan? Jadi di sinilah tercetusnya perbahasan tentang isu Muawiyah. Kan ada orang tak suka dengan Muawiyah, Syiah terutamanya lah. Kan? Ada juga Ahlus Sunnah kadang-kadang dia kata Muawiyah ni jahat lah, Muawiyah ni sekian-sekian sahabat Nabi. Kita kata ini semua sahabat Nabi yang pernah jumpa dengan Nabi SAW, bahkan Nabi mengiktiraf syurga kepada mereka. Kan contohnya Muawiyah. Kan kata Nabi dalam sahih riwayat Imam Al-Bukhari, awalu jais yaghzu fil bahr. Tentera pertama yang berjuang di laut. Tentera pertama yang berjuang di laut. Dalam sejarah Islam ni tak ada pertempuran tu berlaku kat laut melainkan pada zaman Muawiyah bin Abu Sufyan. Nabi sebut mereka yang berjuang di laut ni, tentera pertama yang berjuang di laut ni dijamin syurga. Data orang benci Muawiyah, tak suka Muawiyah, kan? Bin Abi Sufyan, kan? Dengan sebab risih dia dengan Ali lah, dengan sebab pemerintahan dia dekat Syam lah, kan? Disebabkan dia tak mentaati Sayyidina Ali waktu tu dekat Mekah, Madinah dan seterusnya lah, macam-macam tomahan-tomahan berkait dengan sirah berkenaan dengan Muawiyah. Tapi kita ceritanya orang Melayu memang tak letak anak dia nama Muawiyah. Tak ada. Tak ada. Sebab dikenali dengan watak yang tak baik. Kan? Seolah-olah macam Abu Jahal lah, kan? Seolah-olah macam Abu Lahab lah. Tapi kita kata itulah satu watak yang ada di sana kekurangan, ada apa semua. Tapi kita kata tetap Nabi SAW mengiktiraf dia sebagai satu orang ataupun satu tentera yang sangat hebat pada zamannya. Bahkan ada sebahagian ulama sirah bila mana menyimpulkan tentang Muawiyah, mereka kata pentadbiran Muawiyah dekat Syam lebih hebat daripada Sayyidina Ali, lebih bagus daripada pentadbiran dekat Madinah, kat Mekah pada zaman tu. Kan dia macam terpisah lah. Ini Muawiyah di Syam, Syam tu Palestin, Jordan apa semua tu lah. Kan ada pun dekat Madinah, dekat Mekah pun waktu tu adalah Sayyidina Ali. Kan. Jadi kita kata, semua pemimpin, dia khalifah lah sebenarnya. Kan? Ada kelebihan, ada kekurangan. Cuma kita kata untuk meletakkan dia satu tempat yang paling bawah, kan, menyatakan dia ni jahat apa semua, itu satu benda yang tidak betul, tidak tepat daripada sudut periwayatan sirah. Okey. Itu tentang Muawiyah, anak kepada Hindun. Itu ringkaslah cerita tentang bagaimana Hindun memeluk Islam. Dan kemudian kalau kita tengok isu yang kedua, antara benda yang aib yang dibuka oleh Hindun ni, aib yang dibuka, aib suami dia. Kan? Aib dia apa? Inna Abu Sufyan rajulun syahihun. Sungguhnya Abu Sufyan ni lelaki yang sangat kedekut. Dia mengadu kat Nabi. Kan? Ini bila masuk Islam semua ni lah. Kan sebelum Islam tu mengadu kat Nabi apa, bukannya boleh apa kan? Sebab dia belum tak Islam. Bila dah Islam semua tu, dia kata Abu Sufyan ni lelaki yang sangat syahih. Syahih ni dia lebih teruk lagi daripada bakhil. Bakhil tu atas sikit, syahih tu paling bawah sekali. Kita ingat Haji Bakhil tu paling teruk lah kan. Tak, dalam bahasa Arab syahih lebih teruk lagi daripada bakhil. Kan? Sehingga kan nafkah, makan, minum apa semua dicatur oleh Abu Sufyan. Tak boleh dekat rumah dia, bukan tak ada duit banyak, dia orang hebat juga kan. Jadi dia kata isteri dia pergi mengadu kat Nabi Rasulullah, dia ni lelaki apa semua. Kemudian kata Nabi SAW, dia tanya, ya Rasulullah, boleh tak aku ambil duit dia, harta dia, diam-diam? Boleh tak aku ambil? Kan? Maksudnya dalam jubah dia ke apa, aku ambil kan. Kemudian apa kata Nabi SAW, innama yakfiki, sesungguhnya cukuplah untuk kamu, maksudnya kamu boleh ambil untuk apa? Wa waladaki bil ma'ruf, cukuplah untuk engkau ambil dan juga untuk anak-anak engkau dengan cara yang baik, dengan cara yang elok. Ni hadis ni sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Kan ketika mana Hindun ni pergi mengadu dekat Nabi SAW. Maka peristiwa ni menjadi satu peristiwa penting, bahawa sebenarnya kalau seorang suami yang sangat kedekut terhadap nafkah isterinya, dia boleh ambil. Sebab sebahagian daripada nafkah itu, sebahagian daripada duit itu atau harta itu adalah hak isteri dan anak-anak. Kena bagi nafkah sebab isteri dan anak-anak. Kan? Sebab tu kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, hadis yang sahih, bila mana ditanya, ada sahabat tanya, ya Rasulullah, aku ada dinar, li dinar, kan, bagi aku ada dinar, ala man unfik, kepada siapa yang aku nak bersedekah? Kemudian kata Nabi SAW, ala nafsik, kepada diri kau dululah, makan kau.
Kan? Takkan kau bagi tempat lain, kau lapar semua, tak boleh ibadah dan sebagainya, kamu dulu kena makan. Kan? Kemudian siapa? Ala ahlik, kepada isteri dan anak-anak kamu, kata Nabi SAW. Ada susunan tu. Kan? Kemudian kaum kerabat kamu, orang yang susah dan seterusnya. Kan? Nabi bagi dia punya rentetan bagaimana untuk infak ataupun untuk memberikan sedekah itu sendiri. Baik, termasuk juga cerita tentang perkara ni. Maksudnya, hukumnya, kata Al-Hafiz Imam Ibn Hajar dan ulama-ulama hadis lain lah, Ibn Battan, disebut oleh Imam An-Nawawi dan sebagainya, harus hukumnya untuk seorang isteri ambil secara sembunyi duit suami untuk nafkah dia, untuk makan dia. Tapi ambil banyak-banyak, pergi shopping mall, shopping, tu tak boleh. Maksudnya yang dibenarkan ni ialah untuk apa? Untuk memenuhi keperluan hidup dan nafkah dia. Kan, kalau baju tak ada, ambil untuk baju lah. Kan, kalau seluar tak ada, ambil untuk seluar, untuk anak-anak. Kan, belanja sekolah tak ada, ambil untuk tu. Kan, walaupun tanpa pengetahuan suami. Tapi dalam masa sekarang ni, kes ni biasa melibatkan mahkamah. Suami culas beri nafkah. Kan, nafkah tu satu, nafkah dalam kehidupan dia. Lepas tu kadang-kadang nafkah iddah. Selepas mana bercerai, kalau berlaku penceraian pun, suami mengabaikan tentang perkara itu. Kan, sebab tu sebab tu Allah bila turun tentang isu talak, isu cerai ni, semua nak diuruskan dengan cara yang paling terbaik. Akhirnya milik siapa anak tu, hak hadanah dipanggil. Untuk anak tu, kemudian daripada sudut nafkah macam mana. Maksudnya, hatta berlaku penceraian pun, dia mesti diuruskan dengan cara yang mana Islam benarkan. Kan? Maksudnya mengikut hukum-hukum syarak. Tapi masalahnya, bila bercerai ni tak ada hukum-hukum syarak lah. Daripada sudut setengah orang. Maksudnya, hak nafkah ke hak apa macam tak ada lah. Tapi kita kata dalam bab ini, dalam isu yang melibatkan nafkah secara umumnya, yang wajib diberi oleh suami, kalau suami kedekut, maka boleh. Dia tak diistilah sebagai mencuri. Kan? Tak istilah sebagai mencuri. Kan, dia adalah perkara yang dibenarkan. Sebab tu saya suka nak sebut, kadang-kadang kalau berlaku kes penderaan, kes pukul isteri, sebab tu orang Melayu kita doktrin, kita kena taat pada suami. Balik rumah kena tendang, kita kena taat pada suami. Contoh kan, balik rumah kena pukul, kena striker, kena apa. Kadang-kadang kes tu saya tengok baca 5 tahun dah kena pukul, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun baru nak bercerai. Habis tu yang 2-3 tahun sebelum kahwin tu, apa ceritanya? Dia kata, saya dah lama dah kena dera ni. Semua ni tak ada tempat melainkan kena striker, kena puntung rokok contohnya kan. Kena ni, kena pukul, kena apa. Tapi selama ni, saya sabar dan taat. Tidak ada perkara yang taat kalau melibatkan mudarat dan sebagainya. Kan? Sebab tu, kita kena betulkan persepsi masyarakat, taat suami ada hak dan batasan dia. Kan? Taat suami. Sebab tu kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad apa dia? La ta'ati makhluqat bimaksiyati khaliq. Kamu tak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Hatta ibu ayah kita sekalipun, kita kena taat. Tapi dalam bab mak ataupun ibu ayah kita suruh buat benda yang tak elok, kita tak boleh taat. Taat kepada perkara yang ma'ruf. Quran sebut apa dalam surah Luqman? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalaulah mereka tu, ibu ayah kamu sendiri pun yang tak Islam, kamu bersahabat baiklah dengan mereka dengan perkara-perkara yang baik. Kan? Maksudnya apa? Dalam bab perkara yang tak elok, tak boleh taat. Kan? Termasuklah anak, termasuklah suami, isteri dan sebagainya. Kan isteri suruh apa? Suami suruh apa? Awak kalau tak pakai tudung cantik lah kalau kat luar. Free hair, kan? Tak bagi kuning sikit rambut tu. Letak sikit karat-karat ke? Bagi free hair kan. Jom jalan kat luar, kan? Isteri nak pakai tudung contohnya, tak boleh bang, aurat. Tak boleh taat. Lepas tu dia kata, saya taat pada suami saya tidak bertudung. Tak boleh, kan? Sebab itu adalah perkara yang membawa kepada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena tahu batasan tu bukan kena pukul, kena terajang, kena apa, masih lagi taat. Kita ada tempat pengaduan, ada mahkamah, ada perundangan, ada hukum hakam Islam tentang isu ni. Jadi kes ni adalah salah satu kes yang nampak macam buka aib kepada Saidina Abu Sufyan, tapi itulah hukum. Itulah hukum yang mana perlu kita lihat. Okey, habis. Kemudian tadi kita tengok kisah Al-Waqidi. Kisah Al-Waqidi tadi. Al-Waqidi ni kita tengok dalam riwayat sirah, dia dengan Ibnu Ishaq. Dua ni biasa riwayat, dipanggil maghazi, siri-siri peperangan dan siar. Dia juga berkait dengan sirah. Biasanya akan banyak daripada riwayat Al-Waqidi. Lepas ni kita akan lalu kes tentang Nabi dilahirkan pada sekian-sekian, kemudian apa ni kita kata terpadamnya api Rom, Parsi, apa Majusi, apa benda semua tadi kan. Kemudian runtuhnya tiang Rom, Kisra, apa semua tu. Semua tu banyak Nabi berkhitan, tak berkhitan waktu lahir. Itu banyak riwayat daripada Al-Waqidi. Sebab tu kita tengok para ulama ada 3 bahagian dalam isu bab Al-Waqidi ni. Pertama sekali, yang menilai dia ni boleh digunakan lah. Maksudnya boleh diambil hujah-hujah dia. Siapa?
antaranya yang dibawa pandangan oleh Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Taqribut Tahzib dan sebahagian yang lain. Kan maksudnya beliau sendiri mengiktiraf Al-Waqidi dah. Beliau bawa riwayat-riwayat para ulama yang agak kata bolehlah untuk mengambil riwayat Al-Waqidi. Itu satu. Yang kedua, Ibnu Abi Hatim. Dia pun bawa beberapa riwayat daripada imam-imam tertentu yang menyatakan bahawa Al-Waqidi ni dia tak boleh langsung pakai kerana dia ni dituduh sebagai pendusta lah. Okey. Kemudian ada ulama yang seimbang yang mana menolak beliau ni sebagai satu orang yang daif dalam riwayat. Lemahlah daripada sudut riwayat. Kan antaranya siapa? Imam Syafi'i, Ali ibn Madini, Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan ulama-ulama yang lain. Okey, yang datang kemudian termasuklah juga kita kata Imam Nawawi dan yang lainnya menilai tengok kepada sirah dan riwayat yang dia nak bawa. Kalau riwayat itu tidak ada dan juga tak betul dan juga daripada guru-gurunya yang lain, maka kita kena tengok daripada sudut riwayat. Kalau riwayat itu bertentangan, riwayat itu tak pernah ada diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya yang lain, maka kita kena tolak riwayat tu. Tapi kalau riwayat tu sama macam apa yang ada dalam hadis-hadis sahih contohnya, kan diriwayatkan oleh Musa bin Uqbah ataupun ulama-ulama sirah yang terpercaya, maka yang tu kita terima dia punya riwayat dia. Jadi sebenarnya bagi pandangan saya, pandangan ketiga tu lebih baik lah. Kan jadi maksud bukan tolak terus dan juga bukan kita terus terima riwayat dia. Maka nak kena teliti satu persatu, nak tengok apa bertentangan ke tidak ke dan sebagainya, dan itu satu metod yang sangat baik, sangat bagus. Sebab dia ceritanya tentang sirah. Dia tak riwayat tentang hukum hakam. Dia tentang sirah. Banyaknya riwayat dia tentang sirah. Kalau hukum hakam, confirm lah nak kena kepada riwayat yang sahih daripada baginda Nabi SAW. Melainkan kalau tak ada yang sahih langsung, kita boleh pakai hadis yang daif, yang lemah, dan kemudian ada persepakatan pula di kalangan para ulama. Kan? Ni saya pun nak kena betulkan juga, sebab ada setengah orang kata hadis daif tak boleh guna dalam hukum. Secara umum kita boleh sebut macam tu. Tapi secara penelitian, bila kita tengok pada kitab-kitab fiqh, memang akan ada hadis-hadis hukum yang kita akan gunakan bersandarkan dengan kesepakatan ataupun ijma' para ulama. Contoh, bab penilaian air. Kan? Kata Nabi SAW, innal ma'a la yunajjisu syai' illa ghalabahu atau illa ghalaba launuhu wa ta'muhu wa rihuhu ila akhir hadis. Kata Nabi SAW, air itu tidak akan dinajisi oleh sesuatu. Hak tu, bahagian tu hadis tu sahih. Riwayat Tirmizi, riwayat Imam, riwayat ashabus salasah. Tu istilah ulama hadis lah. Maksud An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi. Ada yang kata itulah, ada yang kata selain daripada itu. Okay? So diriwayatkan oleh 3 orang. So hadis tu sahih lah. Tapi yang ujung tu, melainkan bertukar baunya, rasanya dan warnanya. Hak tu tak ada dalam riwayat yang sahih. Kan? Air itu tidak akan dinajisi oleh sesuatu, ada riwayat yang sahih, tetapi melainkan bertukar bau, rasa dan warna, lafaz yang lain, tidak ada riwayat. Tapi kita sampai hari ni, sampai bila pun belajar fiqh, sampai kiamat pun kita akan tahu air itu bila mana ada 3 perkara ni, jatuh najis ke apa, bertukar bau dia, salah satu rasanya ataupun warnanya, maka dikira sebagai najis. Semua mazhab pakai hadis tu, walaupun hadis tu dhaif. Maksudnya ada sandaran ijma' kesepakatan para ulama, walaupun tidak ada hadis yang sahih dalam Bukhari ke Muslim, tapi itu kaedah untuk mengenal pasti tentang isu berkait dengan perkara itu melibatkan hukum dan seterusnya. Kan? Kemudian juga kita kena tengok dan kena akui bahawa kadang-kadang ada hadis yang sahih, tetapi para ulama tak menggunakan ia sebagai hujah. Mungkin bertentangan ataupun satu sama lain, ataupun mungkin ada riwayat yang lebih sahih sebagai contohnya dan seterusnya. Riwayat berkenaan dengan dalam Sahih Muslim, Nabi salat khauf 1 rakaat. Dalam riwayat Bukhari, Nabi salat khauf 2 rakaat. Ada pertentangan riwayat. Tapi para ulama mendahulukan riwayat Al-Bukhari. Hatta mazhab Syafi'i pun ambil riwayat Al-Bukhari. Bukhari maksudnya, Bukhari itu paling utamalah daripada Muslim, dan memang tak dinafikan ada pun riwayat yang para ulama yang guna salat khauf tu satu. Maksudnya salat zuhur tu 1 rakaat aja boleh. Kan? Maksud salat khauf, salat ketika perang lah. Okay, salat ketika perang. Tapi kita kata riwayat yang kuat adalah 2. Maka majoriti para ulama berpegang riwayat Bukhari. Muslim tu ada kata sahih, tapi lebih sahih riwayat Al-Bukhari. Ada juga yang jenis macam tu. Kan? Jadi kita kata ada pelbagai isu, ataupun contoh dalam riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dunia ni dalam tempoh berapa? Ada riwayat sebut 5 masa. Ada riwayat sebut sekian-sekian. Kan? Sedangkan dalam Quran apa? Fi sittati ayyam, pada
hari. Adakah sahih Muslim ditolak? Ada riwayat menyatakan bahawa riwayat tu walaupun sahih, ada yang bertikaikan, tak dipegang, Quran tu dipegang. Sebab Quran lebih kuat daripada sudut riwayat, menciptakan apa sekian-sekian dalam masa tempoh 6 masa. 6 masa tu apa? 6 hari ke 6 apa? Itu bincang panjang pula di sisi para ulama tafsir. So maksudnya ilmu hadis ni satu ilmu yang sangat unik. Kan, maksudnya dari sudut kesahihan, daripada sudut kehujahan, pendalilan, kan, daripada sudut pemahaman. Jadi dia satu benda yang kita perlu perhati dan kita kena tengok satu persatu. Baik. Habis cerita tentang Al-Waqidi tadi, maka itu apa yang kita pegang. Okey. Kemudian yang beliau riwayatkan kat sini Hindun ni cerita tentang memamah hati Saidina Hamzah. Hamzah ni siapa? Pak saudara Nabi. Bahkan dia sebenarnya dalam riwayat Imam Muslim, dia adalah adik-beradik susuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi dihantar untuk susuan tu kepada siapa? Thuwaibah. Nabi kan ada berapa orang di kampung Bani Sa'ad apa semua tu, kan? Ada Thuwaibah, kan, ada yang lain dan sebagainya. Maka menyusu sama. Saidina Hamzah pak saudara Nabi menyusu dengan Thuwaibah, anak susuan, Nabi pun menyusu sama. Maksudnya lebih dekat lagi lah, adik-beradik susuan pun ya, anak saudara dengan pak saudara pun ya juga. Pak saudara susuan lah. Macam tu lah kot, kan. Ini pak saudara susuan maksudnya. Okey, jadi bukan susuan tu menjadikan dia pak saudara tu sebab penyusuan, tak. Dia tu sendiri dah pak saudara dah. Tambah pula dengan susuan. Tu jangan terkeliru tu. Kan? Sebab ada pak saudara melalui pak saudara penyusuan. Kan, dia tu tak ada apa-apa hubungan mahram kemudian menyusu. Jadi pak saudara dia lah. Okey, pak saudara susuan dan seterusnya. Okey. Cuma dia kata bab hukum susuan ni dia lebih luas lagi. Okey, lebih luas lagi. Siapa jadi mahram dia, siapa tak jadi mahram tu atau kena bincang bab lain lah. Okey. Kemudian maka Hamzah bin Abdul Muttalib ni pak saudara Nabi. Waktu zaman Nabi hidup tu, Nabi ni ramai pak saudara dengan mak saudara sebenarnya. Kan? Tapi yang hidup waktu zaman Nabi dan juga selepas terima wahyu tu, kita kata ada 4 pak saudara Nabi. Siapa dia? Abu Lahab, Abu Talib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi 4 ni, 2 Islam, 2 tak Islam. Pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang Islam? Hamzah dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Yang tak Islam, Abu Talib dengan Abu Lahab. Ada orang confuse, Abu Lahab ke Abu Jahal? Abu Lahab. Pak saudara dia kan, sehingga Allah turunkan tentang tabat yada Abi Lahab wa tab. Dia dengan suami isteri dia, Ummul Jamil atau Ummul Jamal dipanggil. Kan? Maksudnya mak segala kecantikan. Cantik isteri Abu Jahal ni. Abu Lahab ni. Tapi dua-dua tu dikritik di dalam Quran. Sehingga ada orang kata kita tak boleh baca surah Abu Lahab. Dia kata kenapa pula surah tu surah Quran? Dia kata kita tak boleh baca sebab surah ni dia lain macam sikit. Kan? Yang lain macam tu awak lah. Tapi Allah suruh baca Quran. Surah-surah pun kena baca. Kan? Ada orang kata tak boleh baca Abu Lahab. Kan? Pelik betul. Macam-macam kan. Cuma kita nak kata semua tu dibaca. Sama ada kita tahu ataupun tak tahu apa yang ada dalam Quran. Tak tahu apa dia yang tak tahu. Tak tahu ni para ulama tafsir pun tak tahu. Dia diserahkan si Allah. Contoh apa? Ain, Sin, Qaf, Taha, Yasin. Apa maksud dia? Para ulama tafsir sebahagiannya cubalah untuk tahu. Tapi tak ada riwayat yang sahih apakah maksud tu. Semua tu adalah terpulang nak bagi tahu kemujizatan di sisi Allah. Ada benda yang kamu takkan tahu walaupun Allah menurunkan Quran pada perkataan Quran. Maksudnya di situ tidak terdapat hukum. Kan, zalikal kitabul la raiba fihi. Kita faham tu, kitab Quran tak boleh ada keraguan, kita tak boleh syak, kita faham. Tapi alif lam mim kita tak faham. Kan, Yasin ni nama nabi apa, kita kata. Jadi semua benda tu memerlukan kepada dalil dan perbincangan hujah. Itu antara hikmah lah Allah nak bagi tahu yang manusia ni, yang aku turun Quran ni semua untuk petunjuk kamu. Semua yang ada dalam Quran. Termasuklah alif lam mim tu pun petunjuk juga. Petunjuk apa? Kamu beriman Allah mengetahui perkara gaib dan di sisi kamu tidak ada ilmu. Hatta para ulama sekalipun. Kan? Jadi kita nak kata itu antara kelebihan yang Allah sebutkan kat sini. Baik. Jadi bila sebut tentang Hamzah bin Abdul Muttalib ni, maka siapa yang bunuh dia? Wahsy. Wahsy ni dia asalnya dia ni di bawah kepemimpinan ataupun dia jadi hamba kepada Jubair ibn Mut'im lah. Kan? Jadi Jubair bin Mut'im kata dia dalam riwayat Imam Muslim dan juga dalam riwayat Imam Abu Daud. Jadi kata Jubair bin Mut'im, kalau kau nak bebas, kau kena bunuh Hamzah. Kalau kau nak bebas. Syaratnya kau nak bebas, kau kena bunuh Hamzah. Kan? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka dia kata aku cabar, maka dalam Uhud lah. Dalam Uhud tu ada berapa orang cuba tebas Sayyidina Hamzah, tak boleh. Dia ni. Jadi Wahsy ni dia main tipu. Dia menyorok sikit, dia tengok kemudian dia lontar dia punya ni, kena ke perut, tembus sampai ke bawah kaki. Sayyidina Hamzah
radhiyallahu an ajma'in. Okey. Jadi disebabkan itu dia wafatlah Sayyidina Hamzah dan kemudian datanglah cerita berkenaan dengan dimamahkan hati Hamzah apa semua tadi. Cuma kita nak kata Wahsy radhiyallahu ajma'in akhirnya dia memeluk Islam ketika mana peristiwa Madinah apa benda semua dan sebagainya lah. Okey, peristiwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berapa isu dan sebagainya, akhirnya dia meluk Islam. Cumanya dia datang jumpa Nabi. Dia datang, dalam riwayat Abu Daud dia kata aku ni dulu sini. Nabi tanya, engkau ke yang bunuh Hamzah dulu? Engkau ke yang bunuh Hamzah dulu? Dia kata, ya aku yang bunuh Hamzah, kan. Dia kata akhir anni, kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kau jauhkanlah daripada aku ataupun daripada penglihatan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, sebab bila Nabi tengok dia, Nabi teringat saudara dia. Itu bekas kuat tu, berbekas betul tu. Sebab Sayyidina Hamzah ni kan dia dalam Uhud apa benda semua, kan Badar dan sebelum tu tahan baginda Nabi SAW, bantu Nabi banyak perkara kan? Jadi dia tak boleh terima. Nabi SAW sendiri tak boleh terima tentang isu tu. Maksudnya bukan kematian tu, tapi terkesan tu. Kan kita kadang-kadang kita maafkan je orang tu, tapi bila tengok muka dia kita teringat kan? Kita teringat benda dia pernah buat kat kita, dia fitnah kita ke apa, kita maafkan dia. Tapi kadang bila jumpa tu kita rasa macam ni lah dulu kan. Ada orang kata lupakanlah. It's okay. Tapi sebenarnya benda ni memang ada dalam perbincangan daripada sudut hukum Islam. Maksudnya bukan Nabi tak maafkan, cuma Nabi takut peristiwa silam kan, dia teringat balik. Maka start daripada tu sehingga Nabi wafat, dia tak pernah ada tengok Nabi. Lepas dia jumpa Nabi tu, punya patuhnya Wahsy. Dia tengok dari jauh kan Nabi SAW dan sebagainya. Ini disebut dalam riwayat Abu Daud dan sebagainya. Tapi dia bukanlah seperti mana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Apa Sayyidina Abu Bakar ni? Kharajtu ana Abu Bakar wa Umar. Kan? Aku keluar, Abu Bakar, Umar pun keluar. Kan? Kharajtu, aku keluar. Lepas tu dakhaltu, aku pun masuk, Abu Bakar masuk, Umar. Maksudnya betapa rapatnya lah ke mana-mana Nabi pergi, Abu Bakar, Umar sentiasa ada. Tapi Wahsy tak macam tu. Dia tengok daripada jauh dan sebagainya lah. Kan? Tapi kita kata tak apa, yang penting Nabi maafkan dia. Yang penting Nabi ampunkan dosa-dosa dia membunuh Sayyidina Hamzah. Dan kemudian ketika mana kecoh dekat Madinah isu tentang pembunuhan Musailamah Al-Kadzab. Dia ni siapa? Mengaku Nabi. Bukan pada zaman Nabi mengaku Nabi kan. Dia mengaku Nabi. Dia terlibat dan diriwayatkan banyak dalam beberapa kitab sirah dan sebagainya. Tombak yang dia guna bunuh Sayyidina Hamzah tu, tombak tu lah dia pergi bunuh Musailamah Al-Kadzab. Dia kata ini sebagai balasan dia pernah buat suatu benda yang tak baik kepada baginda Nabi SAW dengan terbunuhnya Sayyidina Hamzah, maka dia balas balik dengan membunuh Musailamah Al-Kadzab. Maksud mengaku Nabi ni zaman Nabi dah ada dah. Kan? Dia bukan peristiwa baru. Kan mengaku Imam Mahdi pun ada dah. Dajjal pun Ibn Sayyad tu dia kata Dajjal kecil dan sebagainya pun dah ada dah. Kan pada zaman baginda Nabi SAW. Tapi kita nak nampaknya isu ni ialah berkenaan dengan Sayyidina Hamzah tu sendiri. Bahkan ada beberapa riwayat di zaman sahabat ketika Uhud tu pernah banjir. Kan. Az-Zahabi dan beberapa orang lagi sebut radhiyallahu anhu ajma'in, pernah kaki Hamzah tu terkeluar. Kan. Di syuhada Uhud tu lah. Kan dia tempat tu kan. Kalau tuan kita pergi ziarah apa semua tu. Okay. Pernah terkeluar musim banjir tu. Tapi para sahabat melihat ataupun zaman tabi'in selepas tu, dikatakan zaman Muawiyah ataupun selepas Hasan dan Husain selepas tu. Maksudnya dah lebih lewat lagi lah. Pasal pemerintahan zaman Hasan radhiyallahu anhu ajma'in, banjir terkeluar. Masih elok lagi kaki tu. Dia kata itu kelebihan syuhada Uhud apa semualah. Kan itu para sahabat lah radhiyallahu an ajma'in, dan kemudian ada sahabat dia tanamkan balik kaki Sayyidina Hamzah dan seterusnya. Dan ceritanya itu kelebihan Sayyidina Hamzah yang syahid. Bahkan kata Nabi SAW dalam riwayat Al-Mustadrak, Al-Hakim menyatakan beliau ni adalah hadis sahih, penghulu bagi sekalian para syuhada. Dia ketua syuhada. Kalau orang yang mati syahid apa semua, dia penghulu dia. Itu kelebihan yang ada pada Sayyidina Hamzah radhiyallahu an ajma'in. Baik. Kemudian juga peristiwa ambil 2-3 minit lagi. Peristiwa Fathul Mekah ni berlaku berkait dengan peristiwa Fathul Mekah. Kan. Bila Fathul Mekah 8 Hijrah. Kan? Peristiwa Fathul Mekah ini asalnya tu rentetan macam nak berperang lah. Kan, tapi selepas bila masuk tu dengan apa sekian-sekian dengan Abu Sufyan pula pada waktu tu, kan siapa yang solat, siapa yang berlindung apa semua. Tapi ada satu orang. Kan Nabi sebut. Siapa yang mana, kan Quran pun sebut, hadis lah terutamanya sahih, menunjukkan siapa yang mana berada dalam Masjidil Haram, rumah Abu Sufyan, semua mereka ni akan dilindung. Kan ada sebahagian sahabat kata, ya Abu Sufyan, cuba fikir, contoh itu. Rumah kau tu kecil je. Jadi kalau kami berlindung kat rumah kau tu, kami duk ramai pengikut kau ni macam mana? Dia kata, kemudian Abu Sufyan kata, yang berlindung dekat Masjidil Haram juga.
Kan? Tapi ada satu orang ni namanya Ibnu Khattal. Dalam riwayat Imam Muslim, Ibnu Khattal ni Nabi suruh sahabat bunuh dia. Faqtuluh, kata Nabi, bunuh dia. Dia bergayut dekat belakang kelambu Kaabah. Masuk kelambu Kaabah, kisah tu dah pernah ada lah pada zaman baginda Nabi SAW. Bila dia bergayut tu, Nabi kata faqtuluh. Sahabat pergi jumpa, bunuh dia. Kan? Dia ni kes apa? Pertama, dia riddah, dia murtad. Satu, murtad ni tak ada lain melainkan bunuh lah. Tu satu hal. Itu ada perbincangan yang panjang. Yang kedua pula, dia ni waktu bertugas, Nabi pernah arahkan dia apa? Dia pernah bunuh orang. Maksudnya qisas. Dia kena bunuh balik. Kan? Jadi dua hujah tu menjadikan Ibnu Khattal tetap dibunuh walaupun dia masuk Mekah bergayut belakang kelambu Kaabah. Kan? Yang lain, sahabat-sahabat lain tu Nabi maafkan. Kemudian ada pula sahabat kata, ya Rasulullah, kami dah buat macam-macam dekat engkau apa semua dulu kan, waktu Uhud, waktu apa semua. Nabi kata, kamu bebas. Tak ada kena apa-apa. Waktu Fathul Mekah. Kan? Jadi ramai sahabat-sahabat apa semua, walaupun pada tahun akhir tu, kenabian Nabi SAW, Nabi masuk waktu pakai serban warna hitam. Dari riwayat Imam Tirmizi hadis sahih, wa alaihi wa ala ra'sihi imamatus sauda. Di atas kepala Nabi tu, Nabi pakai serban warna hitam. Nabi masuk. Itu antara apa hadis yang menyatakan Nabi pakai serban warna hitam. Tapi kalau hari ni Syiah lah pakai serban warna hitam. Jadi kita boleh pakai. Cuma kita kata, pada tu para ulama Ahlussunnah, mereka kata kita menyelisihi pakaian orang-orang ahlu zindik, kan, yang tak apa, yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah ni lebih baik. Kan, kita pakai lah warna putih ke, kan, dan seterusnya, kan. Ataupun kita contoh pada hari ni geng-geng berelui duk pakai serban warna hijau, kan. Kita elak jangan pakai serban warna hijau. Itu stand lah di sisi Ahlussunnah wal Jamaah dengan orang-orang yang seperti itu. Okey, kemudian juga sebab ni juga kita kata ni panjang ceritalah turunnya surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya. Fath tu maksudnya pembukaan kota Mekah lah. Telah datang kepada kamu pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah. Dan kamu akan lihat manusia ni masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, ramai yang masuk Islam. Fathul Mekah, termasuk Abu Sufyan, Hindu binti Utbah dan semuanya. Dan kemudian Allah suruh Nabi istighfar. Kan? Allah suruh Nabi istighfar. Kan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kan? Lepas Fathul Mekah ni benda baik ke benda jahat? Benda baik. Kemenangan Islam lah waktu tu. Boleh kata pembukaan, kemenangan. Tapi Allah suruh istighfar. Kan? Dan Allah suruh bertaubat, bertasbih memuji Allah. Maksudnya, buat baik pun kita kena istighfar, kena taubat. Lepas solat, istighfar. Solat bukan buat benda jahat, benda baik. Istighfar. Maka menunjukkan istighfar dengan taubat itu bukan semestinya kena buat dosa baru istighfar dan taubat. Dalam keadaan apa pun, buat baik pun kita istighfar. Antaranya ialah kerana supaya benda baik yang kita buat tu betul-betul kerana Allah, ikhlas. Kan ada kekurangan dan sebagainya, kita minta ampun pada Allah. Dan itulah yang Allah ajar kepada Nabi kita ke Fathul Mekah dan apa yang kita sebutkan pada hari ini, insya-Allah. Okey, jadi saya cukup dululah sekadar tu. Nanti kita sambung lagi cerita-cerita yang seterusnya, sirah seterusnya. Ada soalan tuan setakat ni? Kalau ada, saya ambil 1-2 soalan. Wallahu a'lam. Saya tak pasti tentang riwayat tu. Waktu perang dengan Rom dia baling batu. Tapi dia sebenarnya selepas tu memang dia ikut peperangan, Yarmouk apa semua tu, tak mustahil lah kalau dinyatakan sebagai riwayat demikian. Okey, wallahu a'lam. Okey. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Tak ada. Kita ambil satu lagi lah, yang ringkas. Macam ni? Okey. Lain. Sufyan binti Harb. Lain. Sebab nama Sufyan pun ramai juga. Dia kena Abu Sufyan ramai juga. Kan? Macam Abdullah, macam apa kan? Ramai di kalangan sahabat. Kita kata ada beberapa orang yang nama lain. Itu bagi itu tak. Dia bukan. Wallahu a'lam. Okey. Jadi tapi sebenarnya kalau ikut beberapa riwayat, Nabi yang tak lamarkan pun. Okay. Ada yang kata dia ada anak juga kepada Abu Sufyan yang kita ni ya. Abu Sufyan yang kita bincangkan ya. Wallahu a'lam. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullah lakum. Kita berhenti dulu kat sini, insya-Allah nanti kita sambung lagi. Terima kasih tuan-tuan di atas komitmen kita datang dan majlis ilmu. Aku qauli hadza, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.